Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majadha amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ما أوهي إلي أن أجمع المال وأكن من التاجرين ولكن أوهي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Jadi alhamdulillah malam ni kita berada pada hadis yang ke-185 bracket 46. Bahayanya berpisah dengan jemaah. Bahayanya apabila kita berasingan dan berpisah dengan jemaah. Khair. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man faraqal jama'ata shibran faqad khala'a ribqatal islami min unuqih. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpisah daripada jemaah sejengkal, maka sesungguhnya tercabut ikatan Islam daripada tengkuknya. Maka ikatan Islam tadi telah tercabut daripada tengkuknya. Makna berpisah. Apa maksud berpisah daripada jemaah? Contohnya ialah zahir jasmani. Contohnya nampak tu berpisah tu dari sudut jasmani. Macam kita berpisah berjauhan. Itu maknanya berpisah. Tetapi di sini maksudnya ialah berpisah dari sudut keimanan, dari sudut akidah, dari sudut akhlak jemaah dan amalnya. Bersisah daripada jemaah, tak berjemaah lagi, dan sudut akhlak dan amalnya. Kesemuanya berasingan walaupun seketika, walaupun kesetika. Jika dia berasingan dengan ahkam syar'iyah walaupun seketika, maka tercabutlah ikatan Islam daripada tengkuknya. Akan tetapi jika dari sudut akidah, maka hakikatnya dia telah terkeluar daripada Islam. Bila dia berpisah dari sudut akidah, akidah dia dah lari, tidak lagi kepada akidah yang betul, akidah yang sahihah. Sebab mengekalkan akidah yang sahihah berada di dalam hati kita adalah fardu. Dan mengekalkan akidah tadi adalah satu kefarduan. Tapi jika akidahnya masih bersama orang Islam tetapi berbeza dari segi hukum agama, maka dia masih Islam tapi tanda-tanda Islam sedikit-sedikit tercabut daripada dirinya. Oleh itu hendaklah kita sentiasa bersama jemaah, mana alaika bil jamaah, dan kita bersama dengan ulama-ulama untuk kita berada dengan ulama untuk memahami akan sesuatu keadaan itu. Maka hendaklah kita pastikan akidah kita bersama dengan ulama dan amal kita dilakukan secara ijtimai, tidak berpisah daripada ijtima', maknanya dalam kesatuan dan perpaduan. Seseorang itu dianggap berpisah walaupun badannya masih bersama masyarakat dan jemaah apabila akidahnya berasingan daripada akidah orang ramai. Contohnya, dia mengucap Al-Quran itu salah sedangkan badannya masih bersama orang ramai, maka sebenarnya dia telah berpisah. Dia kata tak boleh, kita hanya percaya pada Quran saja, hadis kita tak boleh percaya, tak boleh pakai sebab itu perkataan manusia. Sebenarnya dia telah berpisah. Itu membahayakan diri seseorang tadi. Berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnatul Rasul. Hadis yang ke-186 bracket 47. Wa an Malik bin Anas radhiyallahu anhu mursalan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam taraktu fiikum amrayn lam tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnat rasulih. Rawahu fi Muwatta. Hadis ini dah datang dah. Hadis yang mana berada di depan kulit muka kita, iaitu hadis inilah yang saya masukkan di situ.
Sayyidina Imam Malik radhiyallahu anhu, Hadrat Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu rahmatullah alaih meriwayatkan secara mursal. Mursal ni maksudnya dia tidak dengar daripada sahabat dan perkataan itu daripada tabi'i terus kepada Rasulullah, maka tertinggal satu sanad sahabat, maka hadis itu kita panggil dia mursal. Bahawa Rasulullah SAW bersabda, sedangkan Imam Malik bin Anas ni tak ada zaman Nabi, dia kata diriwayat daripada Nabi, maka hadis ini adalah mursal dia panggil. Aku meninggalkan untuk kamu dua perkara yang kamu sekali-kali tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang teguh dengannya. Pertama, kitabullah dan sunnah Rasulullah. Tengok pada kitab, pada tulisan kitab ini di tepi ni. Di tepi ni. Taraktu fikum amrain. Taraktu, di sini bawah dia kan. Taraktu fikum amrain. Ini dalam khat kufi. Ni bukan bunga ni. Ini khat kufi. Ni hadis tu samalah. Taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima in lam tadillu in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata rasulih. Betul, taraktu pula di atas tu. Taraktu pula tu dia. Dia ada khat ni. Sebenarnya khat ni dia mahal ni. Saya bayar ni 500 ni. Satu khat ni, semua khat ni saya bayar 500. Tu. Itu sebenarnya dia ada di situ. Dia ada di dalam kitab tadi. Ada penerangan. Ada perselisihan pendapat mengenai Imam Malik, sama ada beliau tabi'i ataupun tabi'in. Tabi'in ni orang yang bersama dengan tabi'in. Ingatkan saja tapi tu bukan saja kita buat kerja, mesti ada benda yang kita nak sampaikan kepada umat ni. Cuma faham tak faham sajalah. So orang tu faham tak faham sajalah. Semua bukan saja-saja tu. Hadis tu depan tu. Kan? Ada perselisihan pendapat mengenai Imam Malik, sama ada beliau tabi'i, iaitu mereka yang sezaman dengan sahabat, atau tabi'in. Masya Allah. Tabi'in, sahabat, maknanya sahabat jin. Sahabat jin ni masih ada lagi. Sampai sekarang tak mati lagi. Sahabat jin. Sahabat jin. Satu ketika kawan kita nama dia Abdul Hai. Ayah dia pernah berjumpa dengan sahabat jin. Ayah dia pernah berjumpa dengan sahabat jin. Ayah dia tu pernah berjumpa dengan sahabat jin. Jadi maksudnya orang yang berjumpa dengan sahabat, dia tabi'in lah. Dia tabi'in lah. Sebab jin tu hidup sezaman dengan Nabi. Jin tu Islam zaman Nabi lagi. Ada jin Islam, dia zaman Nabi lagi dia Islam. Dan dia tak mati-mati lagi jin dia. Jin Abah Yunus, ketua dia Abah Yunus. Abah Yunus, nama Abu Yunus lah, nama jin tadi. Nama lakab dia Abu Yunus. Abu Yunus. So dia berjumpa dengan jin sahabat. Jadi ikut kaedahnya jumpa dengan jin, dia tabi'in lah. Jadi ayah kita, kawan kita ni, kita anggap dia sebagai tabi'in. Dia pun datang kat Raywin. Dia datang kat Raywin, kita kata, ayo Abdul Hai datang, jumpa jin sahabat tu. Maka kita pun jemaah kita ramai-ramai pergi jumpa dengan ayah dia. Sebab ayah dia dah tabi'in lah. Kita jumpa dengan ayah dia, kita tabi'in lah. Lepas tu kita berseronok, kita musafah, apa semua, kita tabi'in dah ni. Lepas tu kita pergi jumpa Maulana. Kita senyum je kat Maulana. Maulana kata, kenapa kau ramai-ramai senyum ni? Tu siapa nak cakap tak tahu depan Maulana. Mana Ehsan lah, dapat barakatuhum. Maulana Ehsan dapat berkata, saya tak lama tak tengok Ustaz Lutfi. Dalam kita ni ada Ustaz Lutfi daripada Kuantan. Saya lama tak dengar dia. Tak ada komen dia, tak ada nampak dia di dalam ni. Ustaz Lutfi, Ustaz Syazwan Lutfi, Ustaz Lutfi Syazwan ke Ustaz Syazwan Lutfi. Mungkin apa-apa tak tahulah, saya lama tak jumpa dia. Kalau siapa ada hubungan dengan dia, boleh beritahu kenapa dia tak lama dia dalam majlis kita ni. Dah daurah pun dia tak masuk, dan di sini pun tak boleh. Kita kalau kawan-kawan ni, orang-orang yang selalu dengan kita, kalau tak ada, kita rasa something wrong lah. Begitu. Maksudnya mungkin dia tak sihat ke, apa ke dan sebagainya.
Ada Muhammad Lutfi Syazman. Saya minta maaf Ustaz. Saya tak nampak komen Ustaz tadi. Sebab tu saya kata tu alhamdulillah, ada syukur, alhamdulillah sihat lagi Ustaz. Masya-Allah. Barakallah fih. Ya, iaitu jadi kita bersenyum. Orang nak kata kenapa senyum ni? Kita kata kita tabi'in Maulana. Kenapa engkau tabi'in? Kita jumpa dengan tabi'in yang mana ayah Abdul Hayy ni kita kata tabi'in. Dan sebab dia berjumpa dengan jin sahabat. Sebab dia jumpa dengan jin sahabat. Mana kata tak. Itu kaedahnya dengan manusia, bukannya kaedah dengan jin. Jin tak kira. Kalau lah jin sebab dia mati lambat. Jadi orang jumpa dengan jin, orang jumpa dengan jin, alhamdulillah sihat. Orang jumpa dengan jin tu, jadi kita tabi'in lah. Tak, dia kaedah tu apabila manusia dengan manusia. Jadi sebab tu di situ ada perselisihan pendapat dari segi sahabat tadi, sama ada beliau adalah tabi'in ataupun tabi'in. Okey. Maka hadis ini ialah mursal majazi. Dia bukan mursal hakiki lah, mursal secara majaz, bukan mursal secara sanad. Kalau mursal tu kalau dia tabi'in, dia mursal majazi. Kita perlu berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, tetapi mengikut kefahaman ulama yang muktabar. Kita perlu pada Quran dan hadis. Betul, kita perlu pada Quran dan hadis. Tetapi kita mesti mengikut kefahaman pada ulama-ulama yang muktabar, bukan berpegang dengan kefahaman sendiri hanya berdasarkan terjemahan semata-mata. Kita hendaklah bertanya ulama, seperti mana firman Allah SWT, fas'alu ahla zikri in kuntum ta'lamun. Maka hendaklah kamu bertanya ahlu zikir. Ahlu zikir itu orang yang ahli. Orang ahli, iaitu ulama mengatakan ahli ilmu. Ahli ilmu. Jika kamu tidak mengetahui, tanya sepatah ke? Ni tak tanya langsung pula. Okey. Rawahu fi Muwatta. Diriwayatkan oleh Imam Malik. Hadis ini dalam Muwatta. Sedangkan penulis hadis ini sendirinya Imam Malik. Sepatutnya Rawahu Malik fi Muwatta. Rawahu Malik fil Malik. Mana tak kena, dari segi kaedah penulisan tak kena. Patutnya tulis kaza fil Muwatta. Tapi dalam konsep itu kita tak jadi masalah lah, dalam pengistilahan sahaja. Bid'ah dan sunnah tidak mungkin berkumpul serentak. Hadis yang keseterusnya 187. Tak bolehlah tergolong dari pandangan tabi'in. Taklah, dia dah yang hidup tu kita kena jumpa masa hidup. Kalau jumpa masa mati dia tak kira juga. Okey. Bid'ah dan sunnah tidak mungkin berkumpul. Hadis ke-187 bracket 48. Wa an Udhaif bin Haris As-Sumali qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ma ahdasa qaumun bid'atan illa rufi'a misluha min as-sunnati fatamassakun bi sunnatin khairum min ihdasi bid'ah rawahu Ahmad. Sayyidina Udhaif bin Haris As-Sumali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pasti apabila suatu kaum melakukan bid'ah, diangkat daripadanya sunnah dengannya, maka berpegang teguhlah dengan sunnah, itu lebih baik daripada melakukan bid'ah. Udhaif bin Haris Al-Kindi nama dia. Dalam gelaran dia Al-Kindi, dinisbahkan kepada Al-Kindi. Beliau meriwayatkan hadis ini daripada Sayyidina Bilal bin Rabah, Atiyah bin Busr, Umar bin Khattab, Abu Darda dan beberapa orang sahabat lagi radhiyallahu anhum. Antara yang meriwayatkan daripada beliau Azhar bin Sa'id Al-Hazari, Walid bin Abdul Rahman, Abu Rashid Al-Hubrani, dan beliau wafat pada zaman Muawiyah bin Hakam. Okey. Bid'ah di sini maksudnya bid'ah dalalah lah. Bid'ah yang maksud di sini bid'ah yang menyesat, iaitu dia tidak menggantikan tempat sunnah dengan bid'ah,
iaitu seorang tadi dia telah menggantikan tempat sunnah tu dengan bid'ah, kerana kedua-duanya tidak boleh berkumpul serentak. Dia mani'atul jamak. Mani'atul jamak ni, satu benda tu dia tak boleh duduk sekali. Kalau ada dalalah, kalau ada bid'ah yang dalalah, maka sunnah akan terangkat di tempat itu. Setiap pekerjaan mesti dilakukan mengikut sunnah. Apabila sesuatu kaum melakukan bid'ah, maka dia menganggap pekerjaan barunya itu dia akan menganggap pekerjaan barunya itu apabila sesuatu kaum melakukan bid'ah, maka dia akan menganggap pekerjaan barunya itu, apabila dilakukan pekerjaan baru yang dilakukan, dan dia menganggap ganjaran besar. Maknanya dia buat benda baru dan dia menganggap itu ganjaran besar. Apabila ini berlaku, maka terhapuslah sunnah. Jika kita melihat satu sunnah walaupun kecil pada pandangan kita, itu lebih baik daripada melakukan bid'ah yang besar, kerana bid'ah itu tidak ada nilai langsung dalam agama. Kita hendaklah meletakkan sesuatu amalan itu di tempatnya. Apa itu ta'arif hikmah? Wad'u syai' ala mahallihi fi shawab. Meletakkan sesuatu di tempatnya dengan betul. Itu ta'arif hikmah. La yasluhu illa bin nubuwah. Dan untuk meletakkan ke tempat yang sesuai itu tidak dapat tidak lain dengan cara ilmu nubuwah, iaitu ilmu sunnah Nabi. Ilmu nubuwah iaitu ilmu kenabian. Dan apa itu ta'arif zalim? Wad'u syai' ala ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu tidak di tempatnya dengan betul. Kopiah tempat dia di kepala, walaupun harganya RM5, kasut harganya RM500, tapi tempatnya di kaki. Oleh kerana kasut ni mahal, maka dijunjung atas kepala. Boleh? Bodoh namanya. Sebab walaupun kopiah itu harganya RM5, tapi tempatnya di kepala. Walaupun kasut itu harganya RM500, tapi tempatnya di kaki. Kita tak letak di kepala. Kita tidak boleh ambil kopiah yang RM5, walaupun dia buruk sekalipun, yang masih dipakai. Dan buruk sekalipun, kita ambil dia buat gosok kasut baru kita. Boleh? Boleh? Zalim. Sebab kita letak sesuatu benda tidak di tempatnya. Meletakkan sesuatu tidak di tempatnya, itu namanya zalim. Wad'u syai', meletakkan sesuatu ala ghairi, ke atas ghairi mahallihi, tidak di tempatnya. Az-zulm, itu namanya zulum. Itu tak apa. Capel atas kepala tu, capel Nabi tak apa. Itu tu mulia. Gambar capel Nabi, apa salahnya? Hak Nabi tu semua mulia. Kita tak boleh nak. Tak apa, orang yang letak tu, sebab kita ni nak banding dengan capel Nabi pun tak boleh pun. Tak apa, capel Nabi itu bukannya capel yang sebenar. Itu bukan capel, gambar capel Nabi. Apa yang bersangkut paut. Dan itu satu gambar capel Nabi. Saya kata letak capel atas kepala tak bolehnya lah, tu gambar capel. Dan capel itu capel Nabi. Tak apa, okey, tak menjadi masalah. Okey. Ya. Tidak meletakkan sesuatu di tempatnya. Sebab itu kan kita nak puji orang Kelantan sikit lah. Sebab kita pun orang Kelantan, bukan Asabiyah. Tapi nak beritahu, kalau hak baik tu kita ambil lah. Kalau hak tak baik, kita tak perlu ambil. Bila nak satu perkahwinan kan, bila perkahwinan kita akan hantar satu hantaran. Kita akan hantar satu hantaran. Hantaran kan, kita kan hantar dengan kasel tu, anak kasel tu kan, kita dia macam gambar kasel tu kan. Kalau kat Kelantan tu dia dibuat daripada tembaga tu. Kita akan hantarkan berapa dari rombongan lelaki berapa. Okey, rombongan lelaki bawa 5, so perempuan pun balas 7. Itulah, tak tahulah 7, 5 mana satu tak tahu. Jadi tengok, bila kita bawa hantaran, salah satu hantarannya kasut. Salah satu, sekarang kan orang dah buat hantaran kasut dah. So kasut tu mahal pula. Kena Gucci ke, 2,000 harga dia.
Kena runcing. Semua orang Kelantan kat tangan semua tu. Asabiah betul. Budak-budak Kelantan ni. Okey. Jadi, bila dia letak atas pah. Orang Kelantan panggil pah. Saya panggil tempat hantaran lah. Macam-macam lah sekarang ni dibuat. So, bila nak dibuat hantaran kasut, mak kita kata tak boleh. Kasut tak boleh letak atas hantaran walaupun dia mahal. Dia kena letak bawah, kena pegang. Sebab kasut tu tak boleh letak atas hantaran. Sebab bukan tempat dia kasut itu di hantaran. Kalau nak bagi juga kasut sebagai hantaran, mak kami kata kena pegang kat tangan. Tak boleh letak atas pa. Tak boleh letak atas anak kasut. Pa tu kita panggil pa ataupun anak kasut. Biasanya orang tua panggil anak kasut. Kasut tu pa lah. Kasut tu pa. Jadi jangan letak atas pa. Kena pegang kat kaki. Kena pegang kat tangan. Dulang hantaran. Alah dulang pula. Anak papa senang. Tapi orang nak faham tu dulang hantaran lah. Yang dibuat daripada tembaga tu sebagainya. So jangan letak kasut atas tu. Nak hantar kasut juga sebagai hantaran, pegang kat tangan bagi gitu je. Jangan letak. Walaupun benda lain tak mahal, tak boleh letak atas tu. Okey. Siap pekerjaan. Kita hendaklah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sesuatu yang mubah dan harus tidak boleh dianggap sunat. Benda yang harus, dia tak boleh kata sunat. Meletakkan setiap amalan pada tempatnya dan hukumnya. Harus dianggap sebagai harus, sunat dianggap sebagai sunat dan sebagainya. Jika ditambah atau dikurangkan, sunat dijadikan wajib atau selebihnya. Jangan ditambah, sunat ni jadi wajib dan sebaliknya, tak boleh juga. Di sini terdapat kerosakan yang besar. Maksud daripada penambahan dan pengurangan amalan agama ialah menafikan pemberitahuan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Seolah-olah mengatakan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul itu tak betul. Yang betul ialah apa yang saya sampaikan. Na'udzubillah. Kita seolah menafikan dari sudut hukmannya. Meninggalkan sunnah akan mendatangkan banyak kemudaratan yang lain yang sebagainya sebab datangnya kefasadan. Meninggalkan bid'ah tidak akan memberi kesan keburukan. Oleh itu beramal dengan sekecil-kecil sunnah menyebabkan seorang itu mendapat pahala yang besar. Apabila sunnah dilenyapkan, ia tidak akan kembali lagi hingga hari kiamat. Sebab tu kita nak jaga ni sampai jangan ada lagi sampai pada hari kiamat. Sehingga sebab bila dia dah hilang, so kembali nak reverse amalan tu memang tak ada dah. Hadis ke-188 bracket 49. Wa an Hassanah radhiyallahu anhu qal man ibtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa naza'allahu min sunnatihim mislaha summa la ya'iduha ilaihim ila yaumil qiyamah. Rawahu Darimi. Hadrat Hasan radhiyallahu anhu, Hadrat Hasan rahmatullah alaih berkata, satu kaum yang melakukan bid'ah, Hasan Basri, melakukan bid'ah pada agama mereka, maka pasti Allah akan mencabut daripada mereka sunnah yang dilakukan sebelum ini sebagai ganti dengan bid'ah yang mereka telah lakukan. Kemudian Allah tidak akan memberinya semula sehingga hari kiamat. Sayyidina Hasan bin Sabit, penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Hasan bin Sabit masuk di sini ialah Hasan bin Sabit. Hadrat Hasan rahmatullah alaih. Dan kunyah beliau ialah Abu Walid Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau adalah seorang penyair Arab yang hebat. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Hurairah dan Sayyidatuna Aisyah adalah mereka yang meriwayatkan daripada beliau. Beliau meninggal sebelum 40. Beliau meninggal sebelum 40 tahun hijrah pada masa pemerintahan Sayyidina Ali. Beliau meninggal ketika berusia 120 tahun. Beliau hidup 60 tahun pada zaman jahiliyah dan 60 tahun di zaman Islam. 60 tahun, 120 tahun. Mari umur 60 tahun tu gagah lagi. Orang-orang saya dah jumpa orang yang 100 tahun lebih ni, dia memang gagah lagi. Dia tak ada penuaan dah. Dia muka dia 70 lah, macam umur 70, 60-an gitu je. Tapi gagah lagi, 100 lebih dah umur.
Dan saya pun dah beritahu kan, kita dah jumpa datuk kita di sebelah datuk, di sebelah nenek, di sebelah mak lah, datuk kepada mak, dan di sebelah ayah, nenek kepada ayah. Kita pernah jumpa, umur dia 100 lebih. Kita panggil dia Tok Nye. Nye dan Tok Saleh. Tok Saleh kita jumpa, Tok Nye. Nye Mekmah, kita panggil Nye Mekmah. Nama dia Naimah, kita panggil Mekmah aja, Nye Mekmah. Bangsa kuat lagi, Masya Allah. Masih kita jumpa budak-budak. Kerana mereka yang melakukan bid'ah tidak akan mendapat hidayat untuk bertaubat. Kerana mereka menganggap perkara yang mereka lakukan itu betul. Sebab ni kita anggap, satu orang tu dia anggap benda hak salah tu betul, maka dia tak akan terima lagi benda yang betul, yang sepatutnya betul. Dan dia menganggap hak salah tu betul. Maka sebab itulah dia tertutup hatinya. Adalah penting untuk kita beramal dengan Ain sunnah, maknanya exactly sunnah. Ain sunnah ni exactly, atau paling hampir dengan sunnah. Kita panggil dia akrab ila sunnah. Benda sunnah tapi dia panggil akrab ila sunnah. Pakaian sunnah, pakaian sunnah atau pakaian yang hampir dengan sunnah, iaitu pakaian yang dipakai oleh ulama yang takwa pada ketika itu. Maka inilah yang dinamakan pakaian sunnah. Dia panggil akrab sunnah, tapi itulah pakaian sunnah, pakaian yang dipakai oleh ulama takwa pada ketika itu. Allahu Akbar. Membantu bid'ah sebenarnya membantu meruntuhkan Islam. Hadis yang ke-189 bracket 50. An Ibrahim ibni Maisarata rahmatullah alaih qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man waqqara sahiba bid'atin faqad aana ala hadmil Islam. Rawahu Baihaqi fi Syu'abil Iman mursalan. Hadits Ibrahim bin Maisarah rahmatullah alaih meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para siapa yang mengagungkan orang yang melakukan bid'ah, sesungguhnya dia telah membantu untuk memusnahkan Islam. Hadis riwayat Imam Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman secara mursal. Mengagungkan bid'ah. Apa maksud mengagungkan bid'ah? Iaitu melakukan muamalah dengan orang yang melakukan bid'ah sehingga orang ramai mengira bahawa dia memberi kemuliaan kepada orang yang melakukan bid'ah. Orang tu kita tahu dia sahibul bid'ah, tetapi kita muliakan dia, kita bermuamalah dengan dia sehingga orang lain menganggap orang bid'ah itu mulia. Contohnya berdiri memuliakan orang bid'ah, menghamparkan permaidani merah dan sebagainya. Apabila melihat perkara ini, orang ramai akan mula mendengar dan mengikuti perbuatan orang bid'ah. Maka dengan ini dia telah membantu untuk mempercepatkan keruntuhan Islam. Adalah perlu muamalah dengan orang bid'ah. Adalah perlu bermuamalah dengan orang bid'ah dilakukan secara ihanah, iaitu tidak menghormati mereka sehingga orang ramai tidak mengikuti mereka dan memandang serong perbuatan bid'ah yang dilakukan. Akan tetapi jika tidak meninggalkan orang bid'ah, akan tetapi kita tak tinggal orang buat bid'ah ni, bahkan mendampingi mereka dengan niat untuk membawa mereka kembali kepada kebenaran. Kita tak boleh tinggal. Kalau kau tinggal, makin jauh makin sesat. Ketinggal makin jauh makin sesat. Jadi kita bersentiasa mereka dengan niat untuk mengembalikan mereka kepada ajaran sunnah yang betul. Islam yang dimaksudkan di situ ialah sunnah lah. Ibrahim bin Maisarah ialah tabi'i. Oleh itu Sahibul Mishkat menyatakan bahawa hadis ini diriwayatkan secara mursal. Okey, hadis ke-190 iaitu bracket 51, mereka yang beramal dengan kitab dan sunnah akan terselamat daripada kecelakaan. Mereka yang terselamat. Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala man ta'allama kitab Allah summa ittaba'a ma fihi hadahu Allahu min ad-dalalati fid dunya wa waqahu yawm al-qiyamati su'al hisab. وفي رواية قال من اقتدى بكتاب الله لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم تلا هذه الآية فمن اتبع الهدايا فلا يضل ولا يشقى. رواه رازي.
Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari kitab Allah kemudian dia mengikuti apa yang ada di dalamnya, Allah akan memberi petunjuk kepadanya daripada sesat di dunia ini dan Allah memeliharanya daripada hisab yang buruk pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, barang siapa yang mengikuti kitab Allah dan dia tidak akan sesat di dunia dan dia tidak akan celaka di akhirat. Kemudian beliau membaca ayat berikut, famanittaba'al hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya ia tidak akan sesat dan tidak pula akan menderita azab sengsara. Surah Taha ayat 123, hadis riwayat Imam Razin rahmatullah alaih. Mempelajari. Konsep mempelajari. Biasanya apabila kita kata tentang belajar, maka tabadur zihin. Ingat tak? Tabadur zihin. Bila kita sebut tentang jihad, apa perkara pertama yang melekat di kepala kita? Apa perkara yang melekat di kepada kita secara mudah tanpa kita memikirkan benda itu secara mendalam? Bila kita sebut tentang jihad, maka kita akan nampak dia satu peperangan. Dan benda ni kita telah jelaskan. Begitu juga bila kita menyebut tentang belajar. Maka bila kita sebut tentang belajar, apa yang kita nampak depan kita, kitab. Apa yang kita nampak depan kita ialah kitab. Sedangkan 3 teknik pembelajaran. Satu, belajar secara maknanya satu teknik belajar dengan cara qauli, belajar dengan cara fi'li, belajar dengan amal. Qaul terus amalkan, qauli terus amalkan. Tu maknanya kita sebut, kita beritahu, kita buat selalu. Dipanggil ta'lim fi'li, ta'lim qauli, ta'lim qauli, ta'lim fi'li, ta'lim kitabi. Biasanya kita sebut ta'lim tu pengajian dah. Pengajian ni kita nampak dia mesti berkitab. Sedangkan tak semestinya pengajian itu digunakan secara berkitab. Maka pengajian itu dengan cara qauli, daripada mulut ke mulut, mulut ke mulut. Maka itu peringkat awal. Lepas tu fi'li pula. Bukan setakat kita beritahu, kita terus praktikal. Sebenarnya ta'lim fi'li dan qauli ni memberi kesan daripada ta'lim kitabi. Macam tuan-tuan ni belajar ta'lim kitabi. Okey, mempelajari. Apa maksud mempelajari? Dia adalah sama ada formal atau tidak formal. Menggunakan kitab formal tu maksudnya nampak dapat kitab ya. Sebab tabadur kita bila sebut ngaji mesti ada depan tu kitab. Sama ada menggunakan kitab atau tidak, dengan mendengar dan mengamalkannya beserta pemahaman dan pengamalannya. Kitabullah di sini juga termasuk mempelajari hadis, belajar hadis. Belajar hadis. Tak apa sebut kitabullah. Dia semua benda tu umum. Belajar hadis lah dengan niat untuk memahami Al-Quran. Sebab hadis itu menerangkan Al-Quran. Dan ittiba' dengan apa yang dipelajari. Ittiba' tu maknanya ikut apa yang kita belajar. Secara surahnya, secara sirahnya dan secara sarirahnya. Okey, benda ni dah tuan-tuan dah faham dah. Mengikutinya, iaitu beramal dengannya dan meninggalkan apa yang ditegah. Orang yang begini tidak akan sesat di dunia. Hisab yang buruk. Allahu Akbar. Moga Allah SWT selamatkan kita daripada hisab yang buruk. Di akhirat dia akan disoal dengan cara yang keras. Mengapa ini dilakukan? Kenapa kamu lakukan begini? Dan sebagainya. Ini dipanggil hisab buruk. Ditanya detail. Tak boleh. Ataupun tanya dia, okeylah. Okey. Bawa apa? Tu tanda dia semata nak tanya tu ambil syarat. Sedangkan nak lepas dah. Tapi kalau tanya kenapa begini? Oh, tak terlepas dari akhirat. Itu kita panggil dia hisab buruk. Hisab berat. Hisab berat. Amalan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat walaupun kecil akan mengatasi nur amalan yang dilakukan oleh umat yang selepasnya. Sebab itu dikatakan nur amalan mereka yang mengamalkan sunnah ketandas adalah lebih melebihi nur mereka yang berkhalwat untuk penyucian jiwa yang dilakukan bukan dengan cara Rasulullah.
Rasulullah tak begitu. Tapi orang tu sufi tak boleh lah. Tak, sufi perlu untuk kita membersihkan hati kita. Tapi maknanya dia al-aula fal-aula, dia berada di tempat masing-masing. Okey, dia akan berada di tempat masing-masing. Ada tempat ni kita tak boleh buat sini, tempat ni kita boleh buat sini. Sebab tu benda tu tidak satu yang spesifik, dia umum. Ada tempat benda ni penting kat sini. Ada tempat benda ni penting kat sini. Sebab tu kita kena faham muqtazal hal. Kalau dalam balaghah kita panggil dia muqtazal hal. Kalau di dalam fiqh ni kita panggil dia amrul hal. Pada saat ini, pada ketika ini, apa perkara yang perlu kita lakukan? Itu dipanggil amrul hal. Pada saat ni, apa perkara yang perlu kita lakukan? Jadi kita lakukan perkara yang besar lah. Perkara yang besar. Tetapi dia mengikut situation. Dia mengikut masa. Dia mengikut tempat. Dia mengikut individu. So bagi individu mungkin perkara pertama tu lebih penting. Untuk individu lain, mungkin perkara yang kedua untuk individu pertama, tapi menjadi perkara pertama untuk individu kedua. Begitu, dia berbeza. Jadi sebab itu kita panggil dia muqtazal hal. Maknanya kita belajar tadi biar kita dapat bandingkan dan kita dapat tahu hak mana yang perlu didahulukan dan yang mana perlu dikemudiankan. Itulah kita panggil dia faqih. Itu kita panggil dia faqih. Maknanya bijak. Bijak mengatur masa. Bijak mengatur masa, kan? Kalau kita belajar dalam motivasi, dia bagi satu gelas, dia bagi satu bekas. Okey, dia bagi apa? Dia bagi batu-batu besar, dia bagi batu yang sederhana dan dia bagi pasir. Dan masukkan isian di dalam bekas tadi tiga perkara. Batu besar pun nak diisi, batu kecil pun nak diisi, dan batu sederhana pun nak diisi. Jadi nak isi penuh dah. Dia bagi banyak. Tapi kita tiga jenis ini perlu diisi. Ada orang nak banyak diisi pasir je. Pasir je lah, tak ada batu lah. Tak adalah ketulan batu-batu besar. Begitu. Maka mana-mana saja isinya benda besar dulu. Batu besar dulu isi. Benda-benda besar dulu. Benda-benda penting dulu. Lepas tu masukkan batu sederhana. Sebab batu sederhana tadi boleh mengisi kekosongan pada batu besar. Tapi ada lagi ruang. Last kali baru masuk pasir. Sebab pasir itu boleh menduduki tempat-tempat yang kecil. Al-aula fal-aula. Al-aula fal-aula. Al-aula fal-aula. Jadi sebab itu, mana yang paling penting? Hak mana kerja yang paling penting? Itu yang kita lakukan. Itu kita panggil dia muqtazal hal. Orang ni dia faham apa kehendak semasa yang penting untuk dilakukan. Sebab tu kita nak ajar, kita bukan setakat belajar banyak saja, tak. Tapi biar Allah ajar kita manakah perkara yang sepatutnya kita lakukan dahulu, kita dahulukan, yang kemudian kita kemudiankan. Khair. Hadis yang 100. Okey, hadis yang ke-191 dan 92, bracket 52 dan 53. Dua-dua hadis di situ selalu. Islam itu ialah satu jalan yang lurus. Islam ni satu jalan yang lurus. Islam ni ialah jalan yang lurus. Okey. Wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala daraballahu masalan siratan mustaqima wa an janabatay sirati sawrani fihima abwabun mutafahhatun wa ala abwabi suturun murakhatun wa inda ra'si sirat da'in yaqulu istaqimu ala sirat la ta'wajju wa fawqa zalika da'i yad'u kullama hamma 'abdan an yaftaha shay'an min tilka al-abwab qala waylak la taftahu fa innaka in taftahu talijhu
ثم صير الله ثم صيره فأخبر أن الصراط هو الإسلام وأن الأبواب المتفحة محارم الله وأن سطور المرخاة حدود الله وأن الداعية على رأس الصراط وهو القرآن وأن الداعية من فوقه هو الواعظ من الله في قلب كل مؤمن رواه الرازين وأحمد وبيحقي في شعب الإيمان عن النواس بن سمعان كذلك الترمذي عنه إلا أنه ذكر أخصر منه. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Okey. Tuan-tuan tawajuh, tuan-tuan tawajuh. Tuan-tuan mesti dengar. Tuan-tuan jangan masuk benda-benda lain kat sini. Tuan-tuan perlu ada tawajuh. Tuan-tuan kena belajar tawajuh juga. Tuan-tuan jangan masukkan benda-benda yang lain kat sini. So, tuan-tuan memberi perhatian kepada saya. Tuan-tuan jangan membalas percakapan satu sama lain. Ini adalah salah satu daripada adab pengajian. So, tuan-tuan, saya kena ingatkan tuan-tuan balik. Tuan-tuan perlu tawajuh. Tuan-tuan jangan ke sana dan ke sini. Dalam memberi komen dan sebagainya. Jangan kita memberi komen sebagainya kalau kita tak tahu. So, tuan-tuan, yang paling penting ialah duduk tawajuh di dalam pengajian saya. Duduk tawajuh. Jangan ke sana komen ni apa dulu. So, apa yang saya bagi tahu, dengar dulu. Jangan selalu banyak komen. Saya tak suka benda-benda macam tu. Benda tu tak boleh, tak betul. Khilaful adab dalam belajar. So, jangan tuan-tuan melakukan perkara itu lagi. Tak apa, tuan-tuan kan sebagai kawan-kawan saya dan pelajar-pelajar saya. Kalau saya tak tegur tuan-tuan, siapa lagi nak tegur tuan-tuan? Saya yang boleh tegur tuan-tuan. Tuan-tuan betul-betul tawajuh memberi perhatian. Komen-komen yang benda yang tak sepatutnya tak payah. So, kita beri perhatian pada pengajian yang saya nak sampaikan ni. Jadi kita dah terganggu dah lah dengan sebab komen-komen tuan-tuan yang tak sepatutnya di situ. So, tuan-tuan tengok pada saya dan tuan-tuan dengar sepenuhnya. InsyaAllah saya minta maaf kalau teguran itu agak tuan-tuan rasa tak senang hati. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memberi perumpamaan dengan jalan yang lurus. Pada dua penjuru terdapat dua dinding. Satu jalan lurus, dan di jalan lurus tu dia ada dinding-dinding dia. Dia ada dua dinding. Pada dinding itu terdapat pintu-pintu yang terbuka. Ada pintu, dia tak ada pintu yang terbuka. Pada pintu itu terdapat tirai-tirai yang dilabuhkan. Tuan-tuan boleh baca, satu jalan straight dan dia didindingi. Dan setiap dinding tu dia ada pintu. Daun pintu tu tak adalah. Cuma dia letak tirai sebagai penutup pintu tadi. Tirai sebagai penutup pintu tadi. Jadi, pada dinding itu terdapat pintu-pintu yang terbuka. Pada pintu-pintu itu terdapat tirai-tirai yang dilabuhkan. Dan pada permulaan jalan, bila nak berjalan, pada permulaan jalan ada penyeru yang berkata, hendaklah kamu berjalan lurus pada jalan ini dan jangan kamu menyimpang. Jalan betul-betul tahu. Jangan ke sana dan ke sini. Jangan menyimpang ke sana dan ke sini. Di atas jalan itu juga terdapat penyeru yang lain. Ada penyeru yang kedua datang. Setiap kali seorang hamba ingin membuka sedikit salah satu daripada pintu itu. Ada pintu kan, tak tutup. Dia tutup dengan tirai je. Cuba nak buka. Jangan buka pintu tu, bahaya. Kata penyeru kedua pula. Tadi bila nak mula berjalan, jangan tengok kanan kiri. Jangan komen pelik-pelik. Tengok jalan betul. Tengok jalan yang lurus. Tapi bila duduk tengah-tengah tu, nak buka adalah pintu tadi, tengok nak tirai tadi. Maka penyeru kedua kata, jangan buka pintu tu, bahaya. Nanti jatuh. Jalan kamu tak lurus lagi. Maka hendaklah kamu berjalan pada jalan yang lurus dan jangan kamu nyimpan di atas jalan itu juga terdapat penyeru yang lain. Iaitu yang kedua, setiap kali hamba ingin membuka sedikit salah satu daripada pintu itu, penyeru itu berkata, celaka kamu.
Jangan kamu buka pintu itu. Jika kamu membukanya, pasti kamu akan memasukinya. Kemudian baginda mentafsirkannya. Jalan yang lurus itu ialah Islam. Siratul mustaqim itu Islam. Pintu-pintu terbuka itu larangan-larangan Allah yang ditabirkan saja. Pintu terbuka itu larangan. Larangan Allah yang ditabir. Tirai-tirai yang dilabuhkan itu ialah hukum. Hukum-hukum Allah. Jadi jangan melampaui hukum. Kerana bila kamu membuka tirai yang dilabuhkan itu, maka sampailah kamu kepada larangannya. Maka penyeru di permulaan jalan itu ialah Al-Quran. Allah SWT telah menghantar Al-Quran. Kita, pedoman bagi kita. Dan penyeru di atasnya ialah lintasan peringatan daripada Allah di dalam hati setiap orang mukmin. Penyeru pertama tu Quran. Quran kata ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dan penyeru kedua itu ialah hati. Sebab tu lumrah insan, lumrah manusia, dia inginkan kebaikan. Sifat manusia dia adalah fitrah. Fitrah ni semula jadi insan tu, maksudnya asal sifat insan tadi ialah inginkan kebaikan. Tapi setelah dilampaui kebaikan itu atau ditinggalkan kebaikan itu, maka dia tidak akan endahkan lagi. Jadi itu hadis riwayat Imam Baihaqi dan juga meriwayatkannya dalam kitab Syu'ubul Iman daripada Sayyidina Nawas bin Sam'an dan juga Imam Tirmizi daripadanya, melainkan beliau meriwayatkannya dengan lebih seringkas. Okey, lintasan pertama yang kita kata Al-Quran tadi ialah peringatan. Lintasan peringatan itu ialah peringatan daripada malaikat yang diletakkan oleh Allah. Maknanya lintasan hati tadi. Malaikat dia, lintasan tu, perasaan tu, malaikat yang sedarkan hati kita. Jangan buat. Tengok tuan-tuan. Manusia ni dia ada had, hudud. Hudud ni adalah batasan-batasannya. Batasan-batasannya. Mula-mula Allah buat perkara tu harus. Maknanya boleh buatlah. Perkara tu dalam perkara mubah dia panggil. Perkara mubah. Dan selepas mubah, selepas harus, dia ada satu batasan. Jika melampaui batasan harus, ialah batasannya haram. Bila dah dia ada border. Mula-mula harus. Mula-mula dia ada harus. So dia ada border dia. Lepas border harus, dia akan masuk border haram. So haram pun dia ada border juga. Dia ada dinding-dindingnya, dia ada border juga. Dan jika melampaui haram, dia akan masuk kepada kufur. Okey. Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kita insan. Allah Ta'ala letak bersama kita keinginan. Allah letak kita dengan keinginan. Dan Allah telah buat batasan-batasan terhadap keinginan tadi. Boleh faham Allah jadikan kita insan. Allah menjadikan kita berkeinginan. Jadi, maka Allah telah letakkan batasan-batasan tadi. Keinginan itu mesti dibataskan dengan perkara harus. Dan jika melampaui perkara harus, dia akan masuk kepada perkara haram. Jika melampaui perkara haram, dia akan masuk, seorang itu akan masuk kepada perkara kufur dan syirik. Jika keinginan tadi, keinginan manusia tidak dapat ditunaikan di dunia ini. Jika manusia berfikir, jika kita manusia berfikir, macam mana menginginkan, nak menunaikan kepuasan keinginan diri dengan jalan yang harus. Maknanya mula-mula manusia fikir, tak apa, nak puaskan diri, kita cari jalan yang harus. Tapi nafsu tak akan tercapai, keinginan tak akan memadai dengan jalan yang harus. Terpaksa datang kepada satu border. Orang dah nampak, jalan harus pun kita tak nampak dah.
keinginan kita tak boleh diselesaikan dah. Keinginan kita tak boleh tercapai dah dengan jalan yang harus. Kita kata tak apalah. Orang tu kata tak apalah. Kita masuk jalan haram. Maka bila dia melampaui jalan harus, maka dia akan masuk. Satu orang tadi akan masuk jalan haram. Dia kata kok haram ni boleh selesai juga masalah dia. Boleh juga untuk menunaikan keinginan dia. Tapi haram pun, jalan haram pun tidak tertunainya keinginan tadi. Maka dia akan sampai kepada lapisan border, iaitu lapisan apa? Lapisan apa? Benda-benda yang harus. Mula-mula kan peringatan daripada Al-Quran, perkara-perkara yang paling rendah tu haruslah. Yang paling besarnya fardu dan sunat. Tapi benda-benda harus tadi masih daripada batasan. Batasan kedua haram. So masuk lepas harus, masuk haram. Dinding-dinding tadilah, dua dinding tu di tepi tadi. Jangan buka tirai tu. Jangan buka tirai keharusan sahaja. Tak apa kita buat dengan cara harus. So nak menunaikan keinginan nafsu untuk jalan harus pun tidak tercapai. Dengan hanya melampaui batasan tersebut dan ikhtiarnya kepada haram. Dan bila haram, ikhtiar dia pada haram pun tak boleh selesai masalah dia. Maka dia akan apa dia? Seorang itu akan mencari jalan kufur, dan bila meninggal wa'yazubillah dengan jalan kufur, maka akan kekal dalam neraka. Jadi maksudnya, conclusionnya di sini ialah Allahu Akbar. Jika seorang tadi memahami untuk menyelesaikan keinginannya dengan jalan harus, boleh menyelesaikan. Dia anggap tak apa, kita selesaikan keinginan kita dengan jalan harus. So dalam bahaya, sebab jalan itu tidak akan mendapati kita berada sebagaimana yang kita inginkan. Maka seorang tadi akan melampaui batasan haram dan dia akan melampaui batasan kufur. Jadi menunaikan keinginan hati dengan jalan harus juga dalam bahaya. Sebab itu kita kena letak dia Quran dan hadis, perkara-perkara yang wajib dan sunat. So harus berada di tempatnya, dia sebagai satu border saja. Allahu Akbar. Lintasan peringatan. So lintasan peringatan ni di dalam hati, iaitu peringatan daripada malaikat yang diletakkan. Maknanya hati tadilah Allah Ta'ala letakkan. Bila satu orang dia tak pernah buat jahat. Lepas dia buat jahat, hati dia takut, tahu tak? Dia rasa kesal. Dia akan kesal, dia akan takut. Sebab peringatan tu daripada hati dia. Malaikat sedarkan dia. Kamu dah salah dah tu. Kamu dah buat dah tu. Benda haram tu. So dia ada satu peringatan. Dia akan menyesal. Sebab tu dia boleh reverse balik lah benda tu dengan taubat dan istighfar. Tapi dia terus juga. Lepas tu dia tak endah lagi dah peringatan hati. Hati tak boleh nak memberi peringatan dah, sebab titik hitam telah berada dengan dosa-dosa tadi. Apabila seorang itu berterusan melakukan dosa, maka hatinya akan hitam dan dia tidak akan lagi merasai peringatan daripada malaikat. Istighfar akan menghapuskan titik hitam dosa, sehingga apabila dia berterusan dengan istighfar, maka hatinya akan kembali bersih. Seorang pakar bedah, nak tengok hati ni bersih macam mana. Dr. Wan Azman, kawan saya, bukan kawan apa, peringkat abang dia orang Kelantan. Dr. Wan Azman ialah pakar bedah. Dengan pakar bedah. Jadi betul, dengan dorongan Al-Quran dan hadis yang difahami oleh ulama, bukan difahami oleh kita sendiri. Khair. Jadi dia pakar bedah. Dia kata bila bedah, dia pakai jantung dia bedah. Dia kata bila kita bedah jantung, hati tu maksud di situ jantung lah, sakit jantung lah. Di sini baru kita panggil jantung, kolbu tu jantung. Dia kata jantung orang Islam ni merah bersih aja. Macam mana betul Allah kata jantung orang Islam ni bersih, suci, bersih.
suci dan bersih. Dan bila dia operation orang non-Muslim, hati dia, jantung dia gelap, hitam. Gelap dan hitam. Ada satu ketika dulu, ada suatu orang hafiz, dia meninggal. Dan dia telah buat wasiat supaya organ dia telah buat wasiat, dia berjanji, dia tulis wasiat, dia kata okey, dia kata ambillah organ saya, organ dia jantung dia lah, organ saya jantung lah, dia kata boleh bahagikan pada orang yang memerlukan. Itu dia wasiat dah, dia tulis dah. Mungkin kadang-kadang kan kita nak wasiatkan apa dia tu, komponen jasad kita tadi, kadang-kadang mata ke apa saja. So benda ni diharuskan di dalam fatwa lah, sebab atas dasar untuk menolong orang. So kita tak pergi pada lebih lanjut lagi lah. Cuma dasar dia boleh di atas fatwa daripada pihak-pihak mufti. Khair. Jadi dia kata dia nak hibahkan lah, dia nak bagi, dia nak derma organ lah. Maka jantung dia disimpan. Tapi cuma tak perasan jantung tadi diberi kepada yang bukan non-Muslim, yang bukan Islam, dia beri kepada non-Muslim. Sedangkan jantung itu, hati tadi penuh dengan Al-Quran. So dia tak boleh duduk dalam tu. Dia tak boleh duduk sebab dia kebetulan dia pilih-pilih ambil jantung budak tu bagi kepada non-Muslim. Sebab dia dah wasiatkan. Sebab tu kena pastikan benda tu, doktor-doktor mesti kena pastikan. Sebab dia wasiat tu bagi pada orang yang non-Muslim, bukan Muslim, non-Muslim. So, jantung hafiz duduk dalam non-Muslim, mana boleh duduk? Mana boleh duduk? Mana boleh duduk? Benda ni pernah berlaku sekali dia, tentang budak Darul Quran rasanya. Dia telah sedekahkan. Maksud dia telah hibahkan. Dia telah memberi hibah, maksudnya dia derma organ dia tadi. Allah perintah Nabi untuk mengikuti sunnah. Perintah Nabi kepada kita untuk mengikuti sunnah. Jadi seorang pakar bedah menyatakan pada zahir jantung orang Islam dan zahir orang yang bukan Islam dapat dilihat. Jantung orang Islam putih, bersih, dan jantung orang yang bukan Islam, iaitu kafir, sebaliknya gelap. Hadis ke-193 bracket 54. Perintah Nabi untuk mengikuti sahabat. Okey, wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala man kana mustannan falyastanna biman qad mata fa innal hayya la tu'manu alaihi alfitnah ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu afdala hazihi al-ummah abarraha quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan ikhtarahumullah li suhbatin nabiyhi wa li iqamati dinihi fa'rifu lahum fadlahum wattaba'uhum ala atharihim tamassaku bima istata'tum min akhlaqihim wasiyarihim fa innahum kanu 'alal huda al-mustaqim. Rawahu Razi. Okey. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang ingin mencari ikutan, barang siapa nak mencari ikutan, barang siapa nak ikut siapa ni, nak mencari ikutan, maka ikutilah orang yang telah mati, orang yang sudah pergi, iaitu orang yang telah mati. Orang yang pergi ni orang dah mati. Sesungguhnya orang yang hidup tidak selamat daripada fitnah mereka. Maknanya kalau kita nak ikut hidup, kita nak ikut orang yang telah mati, iaitu sahabat-sahabat. Dan orang hidup ni dia tak boleh, dia tak selamat lagi daripada fitnah. Orang yang hidup ni dia tak selamat lagi daripada fitnah. Sebab dia akan diuji. Kita tak tahu datangnya, bilakah datangnya ujian yang boleh menduga keimanan. Jadi mereka yang iaitu
tidak terselamat daripada fitnah. Mereka ini ialah sahabat-sahabat Nabi, sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ialah orang yang berbaik, mereka ialah orang yang terbaik di kalangan umat ini, yang paling tulus hatinya, yang paling mendalam pengetahuannya, dan yang paling sedikit kerenuhnya, tak banyak protokol. Allah telah memilih mereka untuk berdamping dengan Nabi mereka dan untuk menegakkan agamanya, maka hendaklah kamu mengikuti, mengetahui kelebihan mereka dan ikutilah jejak mereka dan berpegang teguhlah dengan apa yang kamu mampu daripada akhlak mereka dan cara hidup mereka. Sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk yang lurus. Hadis riwayat Imam Razin rahimahullah. Adalah kewajipan ke atas penerangan, adalah kewajipan ke atas kita untuk membelajar dan beramal dengan Al-Quran dan hadis. Jika seorang itu tidak mampu belajar Al-Quran, maka dia perlu mengikuti tarikah orang yang beramal dengan Al-Quran. Belajar ni maksud dia belajar betul-betul faham. Betul-betul faham Al-Quran, alim tentang Al-Quran dan hadis. Jika dia tak boleh mengalami itu, mengalami proses tadi, maka hendaklah dia mengikuti tarikah orang yang beramal dengan Al-Quran dan mereka mati dalam keadaan beriman, yang berada di atas jalan Al-Quran. Sedangkan orang yang hidup tidak pasti akhir kehidupan mereka. Tidak siapa yang boleh kata dia mati dalam beriman, illa marrahimah Rabbi, kecuali orang yang mana Allah Subhanahu Wa Taala merahmatinya. Kita pun tak tahu mana kesudahan kita. Cuma kita harap dan berharap dan bersangka baik dengan Allah dan mengharapkan rahmat Allah, takut kepada dosa-dosa kita supaya kita berada di atas jalan yang lurus. Okey. Satu persoalan, seorang sahabat yang murtad, kemudian dia kembali ke memeluk Islam setelah kewafatan Nabi, maka adakah dia masih dikira sahabat atau tidak? Ini kerana seorang murtad, maka seluruh amalnya terhapus. Satu pendapat mengatakan dia tidak lagi dikira sahabat. Ini menunjukkan pendapat ini mengikut pendapat Imam Abu Hanifah, kata dia tak panggil sahabat dah. Tetapi bagi para mujtahidin yang tiga mengatakan dia masih lagi sahabat. Kata-kata Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah ni dia memberi nasihat. Ini hadis mauquf lah, sebab intiha ila sahabah. Maka kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ini adalah Sayyidina Abdullah kata, kalau nak ikut yang telah mati. Aku lo ni masih hidup lagi, kau jangan ikut aku. Itu sebab tawaduknya, sifat rendah hatinya Sayyidina Abdullah kepada sifat rendah. Dia tunjuk sifat rendah hati dia tadi. Kau jangan ikut aku. Sedangkan Nabi kata, kalau nak tengok Al-Quran bergerak, tengok Abdullah bin Mas'ud. Siapa nak, mana Al-Quran? Tengah berjalan tu. Siapa berjalan tu? Abdullah bin Mas'ud. Sebab akhlaknya, akhlak Al-Quran. Tapi dia masih lagi kata apa? Dia masih lagi kata tak. Dia kata, kalau ikut hak mati tu. Itu sifat tawaduk beliau. Beliau menyatakan kenyataan ini walaupun beliau dikira sebagai sahabat yang paling hampir itibaknya dengan Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar. Apa Abdullah bin Mas'ud kata? Abdullah bin Abbas kata. Macam mana Abdullah tafsir Abdullah bin Abbas? Semua begitu. Abdullah bin Mas'ud, orang yang bersama dengan Nabi. Sahabat ialah orang yang paling afdal di kalangan umat ini dari segi keadilan dan ilmu, daripada adil dan ilmunya. Jika seluruh manusia di dunia ini bersama dan tidak dapat dikumpulkan seluruh manusia di dunia ini tidak dapat menandingi serendah-rendah sahabat, walaupun berlaku kesilapan ijtihadi di antara sahabat, kita tidak berhak mengkritik mereka. Kita tak boleh kata 7 kesalahan Muawiyah. Kita belajar dalam Bani Abbasiyah. 7 kesalahan Muawiyah. Hei, Muawiyah tu sahabat, kenapa kita salahkannya? Hafal pula tu 7 kesalahan Muawiyah. Mana kita boleh sahabahkan sahabat? Tak boleh. Dalam ijtihad dia mungkin, ijtihad dia tu khata, tidak menepati. Tapi kita tidak boleh mencecer sahabat. Sebab sahabat adalah sahabat. Sahabat adalah sahabat. Satu ungkapan dalam bahasa Farsi, memegang kesalahan masyaikh adalah satu kesalahan.
kita cari mana kesalahan orang-orang alim. Sebenarnya itu salah dari segi undang-undang. Maknanya mencari kesalahan seorang masyaikh itu satu kesalahan. Untuk mensabitkan hukum, cuma nak sabitkan hukum ke atas manusia, Allah telah jadikan sahabat sebagai modulnya. Ada orang tak terima ayat ni, mana boleh sahabat modul? Kita kata dari satu sudut, laulal i'tibarat la batalatil hikmah. Dulu pernah saya kata sahabat ni modul untuk satu-satu hukum. Dia kata mana boleh modul? Tuan-tuan, kita perlu tengok dulu sudut mana yang diceritakan oleh ulama. Sudut mana dia berkata itu satu modul. Begitu. Di sini terdapat hikmahnya. Satu kenyataan daripada ustaz kami, Maulana Musa Rohani Bazi, iaitu pengarang, ustaz pada pengarang, dengan sewaktu nada asyik. Sewaktu di dalam nada asyik, maknanya dia berada di dalam tenggelam dalam benda yang asyik. Nada asyik. Dia kata sahabat itu ialah malaikat yang bertopengkan. Maulana, kau tahu tak sahabat tu apa? Bukan manusia, malaikat yang bertopengkan manusia. Sebenarnya dia malaikat tu. Mana boleh sahabat malaikat? Tapi perkara ini disebut dalam satu, sebab saya kata, dalam keadaan ishq. Ishqun Nabi. Na wa syauqi mantiqu falsafa, na wa zauqi fanni munazira, मेरे दिल ने यार के याद से जो परा लिखा था सबको बुला दिया. Itu syair. Khair, untuk mensabitkan satu-satu hukum ke atas manusia, maka Allah telah menjadikan sahabat sebagai modulnya. Di sini terdapat hikmahnya. Begitu. Orang Arab yang terlalu sederhana, begitulah kehidupan sahabat. Mereka beradab tetapi tiada takalluf, tak ada kerana. Sahabat ni hidup dia simple life. Man, life dia simple, senang, simple, tak ada susah pun sahabat ni. Hidup yang tak ada takalluf, hidup yang tak ada protokol. Tak ada protokol. Okey, ada, tak ada, tak apa. Okey, ada, tak apa. Kalau ada pun guna dengan baik, tak ada pun memadai. Okey. Qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta kepada kamu sebarang bayaran kerana menyampaikan ajaran Al-Quran, dan bukanlah aku daripada orang yang banyak mengada-ngada. Surah As-Sad ayat 86. Asal belajar ialah melalui sohbah. Jadi kita belajar ni melalui sohbah. Maknanya kita bersama. Sebab tu kita bersama dengan guru, kita tinggal dengan guru. Cuma kita ni terpaksa tuan-tuan jauh. Macam mana nak datang? Kerana darurah. Tuan-tuan juga duduk di dalam alam maya bersama saya. Hanya tengok muka saya, ceramah saya sahaja. Tapi sebenarnya asalnya pembelajaran ialah sohbah. Sohbah, kita bersama. Kita belajar banyak daripada sohbah. Banyak benda. Bila kami nak berkhidmat, orang-orang sini kata husnul, berkhidmatlah dengan cara bersohbah. Mendampingi para masyaikh dengan kita melihat dan terus beramal dengannya. Seorang yang membetulkan solatnya daripada kitab dan belajar, dan orang yang belajar dengan seseorang yang melakukan solat dengan betul adalah jauh bezanya. Belajar dengan kitab begini. Kisah masyhur Mula Ali Qari rahmatullah alaih, dia tulis kitab bab haji dengan detail. Satu ketika dia pergi tawaf terbalik. Dia tawaf terbalik daripada orang ramai. Satu budak kecil pegang dia. Dia kata, Pak Haji, Tuan Syekh, kurang-kurang kalau nak mari tawaf tu, bacalah kitab Mula Ali Qari. Sedangkan yang ditegur itu sendiri Mula Ali Qari. Sebab praktikal beza dengan teori. Praktikal beza dengan teori. Sebab tu dalam dakwah kita praktikalkan selalu. Bukan hanya di atas teori. Tentu kita takut tu orang hanya faham teori itu satu ilmu. Sedangkan ilmu tu maksudnya amal. Maklumat itu sudah menjadi satu ilmu. Orang faham maklumat tu dah ilmu. Tak, maklumat bukan ilmu lagi. Maklumat daripada maklumat, maksud maklumat,
ialah makmulat. Maklumat itu nak dijadikan dia makmulat, iaitu amalan-amalan harian. Makmulat. Jadi sekarang kita tertipu dengan maklumat tu, kita kata kita dah tahu segala-galanya. Kita dah PhD dah dalam bidang hadis ni. Kita dah PhD dah. Itu sekadar maklumat. Itu ilmu, itu bukan hanya maklumat. Itu adalah ilmu. Maksud ilmu adalah makmulat. Bukannya maklumat, tapi makmulat. Nak kita jadikan dia makmul ni amalan lah. Dan jadikan dia ialah amalan harian kita. Jadi kita tertipu dengan kita belajar, kita dah dapat sertifikat, kita dah dapat PhD, maka kita kata kita dah tahu segala-galanya. Jangan kita tertipu dengan perkara ini. Maklumat itu bukan maksud, tetapi makmulat itulah maksudnya. Okey, beza, jauh bezanya. Belajar dengan praktikal itu lebih tepat. Asal ta'lim ialah qauli, bercakap terus dengan amal. Dan kitabi itu datang selepasnya. Kita duduk mengaji kitab dia lah, selepas dia orang kita tu. Inilah cara yang dilakukan oleh sahabat. Mereka bersama dengan Nabi, melihat perbuatan Nabi dan terus amalkan apa yang dipelajari dan sampaikan pada saudara mara dan rakan-rakan mereka. Sekarang kita dah mindset dah. Orang ramai apabila belajar ialah melalui kitab dan buku. Oleh itu kita perlu mengetahui fadilat sahabat dan mengikutinya. Kita panggil dia manaqib sahabat. Dia panggil manaqibus sahabat. Banyak kelebihan-kelebihan, insya-Allah kita akan sambung lagi pada seterusnya. Kitabul ilmu tu. Ada sikit lagi nak habis dah. Sikit lagi, tapi tak boleh habis, saya tak nak habiskan. Nak habis dah kita ni. Ada berapa hadis? 55, 56, 55, 50. Ada banyak lagi. Tak habis lagi, insya-Allah. Sikit-sikit lagi. Malam esok kita pergi, insya-Allah. Lepas tu kita nak masuk kitabul salat. Untuk umum kita akan masuk kitabus salat. Dan larangan dia, larangan tu bukanlah sampai wajib. Dia itu adalah sunat saja, sebab kita nak mengamalkan sunat. Jadi kalau orang tu dia terpotong juga, tak jadi masalah. Tak apa, larangan tu bukan sampai tak boleh potong, kalau potong berdosa. Tak. Tapi untuk kita mengamalkan amalan sunnah, iaitu bagi mereka yang nak korban, maka dia jangan potonglah kuku dan sebagainya. Memotong kuku dan rambut itu terbaiklah. Begitu. Kalau potong tak jadi masalah. Bukan siapa berdosa pun, tak. Pagi esok ada ustaz? Tak, pagi esok tak ada. Hari Sabtu tak ada. Hari Sabtu saya tak ada. Dan insya-Allah hari Ahad saya tak ada kuliah pagi, mungkin ada. Tapi saya akan beritahu malam esok. Satu saya ada, esok saya ada mesyuarat dan sebagainya. Adalah penting mesyuarat. So saya terpaksa kena hadir mesyuarat dan program-program lah. Saya kata dah, saya buat malam dah sekarang. Bila ada hari Sabtu pagi atau Ahad pagi, saya akan WhatsAppkan. Saya akan WhatsAppkan Kitabus Salat jilid 2 muka surat 265, insya-Allah. So dalam tengoklah, kita habiskan. Lepas tu kita nak masuk jilid 4 lah. Cepat dah tuan. Tapi jangan tertipu dengan maklumat, tetapi maksud kita makmulat. Makmulat. Tapi saya kata begitu, tuan-tuan tak marah kalau kita kata jangan tertipu dengan pengajian. Marah orang. Tapi tuan-tuan dah bersama saya dah. Berapa jam dah muda? 100 berapa puluh jam dah tuan-tuan bersama dengan saya. Aku lupa, yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan kita. Allahu Akbar. Aku lupa hadza, astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.